Pada video kali ini saya akan sampaikan kepada anda satu cerita mengenai hantu penanggal atau lebih dikenali dengan B Kuasa 2 ataupun balan-balan di Sabah. Ikuti cerita ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua yang masih lagi sudi singgah di channel The Story Gempak Now untuk mengikuti segmen Gegau Momok yang disampaikan oleh saya, Abang Long, untuk anda di sana yang mungkin kebosanan dalam tempoh PKPB sekarang ini, yang mungkin sedang tercari-cari bahan bacaan ataupun cerita untuk dinikmati di kala anda kebosanan. Tapi awas, mungkin cerita-cerita yang saya sampaikan di segmen Gegau Momok ini adalah cerita yang agak pelik, yang agak menyeramkan, yang agak menakutkan. Tapi jangan risau, di channel The Story Gempak Now ini juga saya ada sertakan beberapa ayat ruqyah, ayat penawar, ayat syifa dan juga ayat azab jin yang mungkin anda boleh gunakan untuk menghilangkan ketakutan anda, terutamanya bagi anda yang keseorangan di rumah di tengah-tengah malam menikmati kisah-kisah seram di segmen Gegau Momok ini. Okey, pada kali ini saya akan ceritakan kepada anda tentang hantu penanggal yang popular, yang sering mengganggu, yang juga dikenali dengan nama balan-balan, ataupun untuk mengelakkan benda ni datang, mereka menggelarkan dengan nama B Kuasa 2. Okey, di Sabah terutamanya di kawasan pedalaman, kecoh dengan kisah misteri mengenai hantu penanggal atau juga dikenali sebagai balan-balan di kalangan masyarakat Sabah. Hantu jenis ini dikatakan suka memakan uri ibu yang baru lepas bersalin. Namun begitu, betulkah hantu penanggal itu wujud? Apa itu penanggal? Apakah yang ditanggalkannya? Sejenis hantu atau syaitan ataupun jin? Okey, menurut kata-kata orang di Sabah, terutamanya dari kawasan Kota Belud, penanggal ini adalah orang yang mengamalkan ilmu hitam ataupun santet. Di Sabah, penanggal dipanggil dengan nama B Kuasa 2. Nak tahu sebabnya? Kenapa? Kerana masyarakat di situ katanya percaya bahawa kalau diorang gunakan perkataan balan-balan, akan mendorong ia datang kepada orang yang menyebutnya. Awas. Tapi saya dah banyak kali sebut ni, takut juga ni, kan? Terdapat satu kisah seram yang saya nak kongsikan yang diceritakan oleh seorang saudara saya, kata pengirim cerita ini. Mengenai balan-balan di Sabah. Peristiwa ini yang menakutkan ini telah dialami oleh sebuah keluarga yang dikejar oleh balan-balan ataupun hantu penanggal ini. Cerita ini lebih kurang 10 tahun yang lalu. Menurut ceritanya, pada malam tersebut orang ni baru balik dari satu majlis kenduri yang dibuat oleh saudaranya. Pemandu kereta bernama Hamid bersama isteri dan anak lelakinya pada malam itu menggunakan satu jalan yang agak suram dan gelap. Seperti pada malam-malam yang biasa, tidak ada sebarang peristiwa aneh yang berlaku sepanjang mereka menggunakan jalan itu. Namun, pada malam yang seterusnya, satu peristiwa yang agak seram dan menakutkan terjadi kepada 3 beranak ini. Semasa mereka melintasi sebuah kedai di kampung tersebut, anak mereka terlihat sesuatu
seakan-akan penanggal yang sedang berlega-lega di sekeliling satu tiang lampu yang tidak jauh daripada kereta mereka. Makhluk ini ataupun penanggal ini seperti tidak mengendahkan, dia tak kisah orang lalu lalang kat situ, sehinggalah anak lelaki yang berada dalam kereta ni tadi menegur dan bertanya kepada ibu dia, "Mak, apa benda tu kat lampu tu? Tu sana tu. Apa benda kat lampu tu, Mak?" Kan? Dia tanya. Pertanyaan daripada anak itu terus didengari oleh penanggal tu. Hantu tu dengar anak ni tanya, "Apa tu, Mak? Apa tu, Mak?" Hantu tu pun si penanggal ni ataupun balan-balan ni pun tolong. Dia sebut pasal aku ni, agaknya macam tu lah kan. Kemudian penanggal tu terus terbang, melayang dan terus mengekori kereta yang dipandu oleh Hamid ni dari belakang, sehingga menyebabkan si anak ni tadi menangis ketakutan kan. Yelah, hantu kan, tiba-tiba hantu kan, muka mengerikan, dia follow ikut belakang kereta kan, belakang kereta dekat belakang kereta gini kan, follow je kan. Makin laju kereta tu, makin dekat dia dekat kereta, betul-betul dekat cermin belakang kereta. Ibunya yang dari tadi menyangka penanggal yang terbang mengekori dia orang tu adalah seekor burung kan. Burung kan, sebab dia terbang daripada tiang lampu tu, terbang itu kan, ingatkan burung kan. Burung kot kan. Tapi apabila dia sedar tengok, balan-balan ni kan, ibunya tadi menjadi takut dan menangis kan. Menangis ibu ni. Lepas tu dia suruh suami dia bawa kereta, laju sikit lah bang, laju sikit lah, laju lagi, dia ikut kita ni. Si suami tadi pun memandu kereta dengan tak tentu arah kan, laju ni. Biasalah jalan kampung kan, tak boleh nak bawa laju sangat, takut terlanggar lopak, terlanggar lubang ke, ataupun terbabas kan, jalan kecil dan jalan tak berapa elok kan. Jadi laju juga kan, laju gedang macam tu. Si balan-balan ni tadi masih lagi mengikori, ikut dekat kereta sehingga kan si pemandu ni, suami dia ni membaca ayat suci Al-Quran. Bacalah apa dia baca kan, ayat kursi, ayat pendinding, ayat apa, surah, doa makan apa semua dia baca lah agaknya kan, tunggang langgang sebab terlalu panik kan. Si isteri dia ni pula suruh, cepatlah bang kan, menggelabar si suami kan, alamak kan. Tapi penanggal tu bertambah ganas, marah betul dia kan, sambil dia mengentak-entakkan kepala dia dekat cermin kereta. Penanggal tu seperti tak takut dengan ayat-ayat suci yang dibaca oleh pemandu ni tadi, si suami ni tadi. Semakin dibaca semakin bertambah agresif, makin kuat dia. Mungkin juga ayat-ayat yang dibaca tu tidak disebutkan dengan betul, jadi tak ada apa-apa kesan kepada hantu penanggal ataupun si balan-balan ni kan. Oleh kerana terlampau takut, pemandu si suami ni tadi tak berani nak tengok cermin kereta tu, sebab ada penanggal tu betul-betul kat tingkap sebelah pemandu tu, gedang tu gini kan. Tak berani pemandu ni nak tengok, tak toleh ke arah balan-balan tu. Bagaimanapun nasib mereka agak baik. Tak lama lepas tu mereka berselisih dengan sebuah kereta yang datang dari arah bertentangan. Kereta tu membuka lampu yang tinggi, membuka lampu tinggi, high beam, dengan membunyikan horn juga, ting ting kan. Mungkin pemandu tu juga nampak hantu yang berada di sebelah kereta yang dipandu oleh Zepolan ni kan, si Hamid ni. Mungkin dia orang yang datang dari arah bertentangan tu pun nampak, alamak kesian dia, hantu tengah kacau dia, horn, bunyi horn kan. Lepas bunyi horn tu, si balan-balan ni, hantu penanggal ni menjadi lebih marah. Lepas tu dia mengalihkan perhatiannya, dia toleh,
Cakap, kurang ajar kereta ni kan. Dia pun beralih arah, dia terbang mengejar pula kereta yang menaikkan lampu tinggi dan juga membunyikan horn tadi tu. Dia pula mengejar kereta tu. Macam tu, dah macam anjing kan. Kalau kita selalunya kacau anjing, anjing akan kejar orang yang kacau dia tu kan. Ni si balan-balan ni ataupun hantu penanggal ni, daripada dia kacau kereta yang tadi tu mula-mula tu, lepas tu dia kejar pula kereta yang membunyikan horn tu. Agaknya dia tak sukalah orang buat bising-bising kan. Dia marah, dia kejar kereta tu. Jadi pengajarannya di sini kan, kalau kita lalu satu tempat sunyi ataupun waktu malam lah kan, biasanya orang-orang tua dulu selalu pesan, dengar apa-apa, nampak apa-apa waktu malam, jangan tegur. Kalau tegur, pengajaran ni lah dia. Bila tegur, benda tu akan mengikut, benda tu akan mengganggu, benda tu akan buat apa je lah kepada kita, sebab dia sedar, orang nampak aku, kau nampak aku ya, dia akan tu mengganggu. Ada juga kisah di mana benda yang ditegur ni, benda pelik yang ditegur ni telah mengekori sampai ke rumah. Sampai kan dia tak boleh masuk rumah, tapi di depan rumah dia tergantung-gantung di beranda rumah. Jadi awas betul pesan orang tua-tua kita dulu, bila nampak apa-apa, dengar apa-apa waktu malam, terutamanya bila kita di luar, berada di tempat yang asing bagi kita, mungkin di jalan-jalan, di jalan sunyi ataupun di mana jugalah waktu malam, jumpa ataupun dengar pelik-pelik, jangan tegur. Terutama kepada anda yang mungkin memiliki anak-anak kecil bersama ataupun bayi, cukup pantang. Kita orang dewasa mungkin tak nampak benda-benda halus ni, tetapi bayi memang nampak selagi dia masih kecil dan tak boleh menceritakan kepada kita. Katanya bayi ataupun anak-anak kecil ni boleh nampak makhluk-makhluk halus, terutamanya hantu jemalang, jin syaitan ni yang mengganggu dia, yang memomok-momokkan muka kepada dia. Jadi hati-hati kepada anda, kalau boleh ada anak kecil, janganlah jalan malam kan. Jalan waktu siang kan boleh kan, jalan malam-malam tiba-tiba jalan sunyi, entah apalah yang akan jadi, betul tak Okey, jadi kita akan kalau anda sukalah cerita seram yang saya ceritakan di segmen Gegau Momok ni kan, anda boleh klik like, boleh share, boleh komen, boleh juga subscribe channel ni sebagai tanda sokongan. InsyaAllah saya akan muncul lagi dengan video-video yang lebih menarik daripada ni, terutamanya dalam segmen Gegau Momok. Kita akan sampaikan kisah-kisah hantu ni lah kan. Mungkin seram, mungkin tak seram, sekadar hiburan semata-mata, mungkin untuk menghilangkan kebosanan anda. Kalau anda rasa takut, anda boleh klik 3 video yang saya sertakan dalam channel The Story Gempak Now ini, iaitu ada ayat ru'yah, ada ayat penawar, ayat syifa, ada juga ayat azab jin. Yang ketiga-tiga ini anda boleh gunakan untuk mungkin menemani anda selepas mendengar cerita-cerita seram. Tiba-tiba terbayang pula kan, ada lembaga kat tepi tingkap contohnya kan, anda boleh mendengarkan ayat-ayat ini sebagai peneman dan sebagai kaedah rawatan diri sendiri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.